Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali di channel Abang. Jadi hari ini adalah turn Abang untuk ceritakan kisah-kisah seram. Dan kali ini Abang dapat dua cerita daripada rakaman suara telefon di telefon Abang. Yang pertama datang daripada Muhammad Amir, nama sebenar dia adalah penunggang basikal, dan yang kedua adalah Muhammad Anas, bukan nama sebenar, adalah penunggang motosikal. Ini berlaku sewaktu mereka ni berdua menunggang lah kan. Abang kan sejak akhir-akhir ini, abang tak boleh tidur dalam gelap tau. Kalau dulu abang boleh tidur dalam gelap, tak ada masalah. Tapi lepas ceritakan kisah-kisah seram ni, abang memang tak berani nak tidur. Jadi abang setiap kali tidur, abang nyalakan lampu bilik air. Dan semalam lampu bilik air abang mati. Sebab mungkin tiap-tiap malam nyalakan kan. Jadi abang terpaksa pergi kedai DIY, beli lampu tidur yang masuk dekat soket 3 tu kan, yang bentuk macam cendawan tu. Kurang-kurang terang lah sikit bila abang punyalah penakut abang ni. Bukan penakut tapi kurang berani. Jadi kalau nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang, insya-Allah abang akan ceritakan. Tapi cerita yang kedua ni abang tersentuh tau. Cerita hantu tapi menyentuh perasaan. Ada cerita yang kedua ni. Nanti kalau abang ceritakan ke korang pun akan rasa macam tersentuh juga. Okey, jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Muhammad Amir. Dia ni penunggang basikal, bukan basikal-basikal yang tayar besar. Ini yang tayar macam ni, yang macam toge punya tayar tu kan, yang halus tayarnya. Dia adalah penunggang motosikal, penunggang basikal yang boleh dikatakan profesional jugalah. Selalu ikuti pertandingan-pertandingan. Jadi nak jadikan cerita, pada tahun 2017, dia banyak buat latihan di kawasan-kawasan bukit, kawasan-kawasan yang bercuram, sebab nak jaga stamina. Nak latih macam mana kaki boleh naik, kaki boleh turun, naik bukit turun bukit kan, nak kuatkan peha, nak kuatkan betis. Sebab naik basikal ni untuk pertandingan bukan calang-calang lah kan. Jadi disebabkan itu, pada tahun 2017 dia pilih satu lokasi. Bukan dia je, dia dan bersama beberapa orang rakan dia pilih satu lokasi untuk training. Jadi lokasi yang dipilih adalah Fraser Hill. Mulanya diorang bukannya setuju sangat nak berlatih dekat Fraser Hill, tapi disebabkan waktu tu diorang fikir Fraser Hill tak berapa nak sibuk, sebab bukan pada waktu cuti sekolah. Masa zaman ni belum ada PKP lagi. Jadi disebabkan tak berapa nak sibuk dan jalan dekat situ agak curam, lepas tu ditambah pula dengan suasana ni yang nyaman. Kalau naik basikal tak naklah terlalu panas. Jadi diorang fikir Bukit Fraser Hill adalah tempat yang paling sesuai untuk buat latihan. Jadi diorang ni, dia punya latihan mengikut kata Amir, diorang akan bergerak daripada Kuala Lumpur terus naik ke Fraser Hill. Pada hari yang sama juga diorang akan turun ke bawah, turun daripada Fraser Hill ke Kuala Lumpur semula. Kuala Lumpur, KL lah kita sebut, KL. Jadi selepas seperti yang dijanjikan, diorang pun beramai-ramailah berkumpul dekat tempat yang sepatutnya, dan diorang pun mulalah mengayuh. Diorang start mengayuh waktu pagi. Kayuh sampailah dekat Fraser Hill. Bila sampai kat Fraser Hill tu, kata Amir, dia dah mula rasa menyesal. Sebabnya tengok Fraser Hill tu memang bukan calang-calang rendah, memang tinggi. Kalau tak mau bila nak turun angkat basikal, dia kata takut krem. Tapi bila dah lama sangat planning benda ni, dah lama planning, tak naklah batal macam tu aja. Jadi bila sampai dekat Fraser Hill pun kuat-kuatkanlah semangat. Tapi bila lalu dekat kawasan jalan dekat Fraser Hill, Amir terasa macam ada benda yang tak sedap. Sebabnya kadang-kadang kita ni manusia boleh rasa benda-benda yang ada dekat alam sebelah kan. Sekarang ni pukul 12 lebih. Yang ada kat alam sebelah. Jadi itu yang Amir rasa. Angin tak banyak, tapi remang-meremang tu ada. Padahal waktu tu lepas daripada tengah hari tau. Dah melepasi tengah hari. Tapi terus juga berkayuh. Tapi dalam hati tu berdoalah, minta-minta tak ada apa-apa yang berlaku sepanjang jalan. Diorang semua ni satu tim naik daripada bawah Fraser Hill naik ke atas Fraser Hill. Sampai dekat atas Fraser Hill tu lebih kurang petang.
sebelum asar, diorang pun lepak-lepak, relax-relax, minum-minum kopi. Kan ada beberapa kedai dekat atas Fraser Hill tu kan. Ditambah pula dengan cuaca, dengan embunan bayu yang sedap. Okey. Jadi selepas minum-minum, selepas sembahyang asar, kata Amir lebih kurang petang lah, dia kata petang lebih kurang pukul 6. Tapi kalau korang nak tahu, kawasan Fraser Hill kalau dah pukul 6 tu, dia dah macam remang-remang malam. Dah boleh kata hampir ke malam, walaupun pukul 6 tu masih terang kalau kita dekat bawah lah, tapi dekat Fraser Hill dah meremang-remang. Jadi diorang pun ada juga cadangan. Weh, dia kata, salah seorangnya lah, betul kita nak turun ni, dia dah macam nak gelap-gelap ni, kalau sampai KL dah pukul berapa pula ya. Tapi disebabkan diorang ni pun ramai-ramai kan, masing-masing bersetujulah, tak ada masalah, kita boleh turun je. Jadi sebenarnya kalau tak jadi turun, kata Amir, waktu tu diorang semua planning nak tidur dekat Fraser Hill, tapi disebabkan ada beberapa orang yang esoknya ada pekerjaan yang perlu diselesaikan, macam pembaca berita dan diorang pun planning turun daripada Fraser Hill pada hari yang sama. Kat sini cerita seramnya. Walaupun cerita seramnya pendeknya, tapi boleh rasa waktu turun bukit memanglah laju. Dia punya dezuk tu lain macam. Tapi pada waktu tu, ikut kata Amir, yang peliknya tak terasa angin. Selalunya kalau kita turun bukit laju, memang akan rasa rempuh angin tu. Ini tak ada. Macam angin tu langsung tak bergerak. Rasa patutnya turun rasa laju, rasa sejuk. Dia turun rasa slow dan rasa panas. Tak tahu kenapa. Okeylah, tak apa. Turun, ramai-ramai lah berzoom macam tu. Tiba-tiba Amir nampak daripada jauh ada seorang perempuan tua tau, dekat tengah-tengah divider. Kan divider ada kiri dengan ada kanan. Dia nampak kat tengah-tengah divider tu, mula-mula daripada jauh tak nampak lah macam orang, nampak macam setungguk batu besar. Tapi dia pelik juga, macam mana batu besar ada dekat divider tengah-tengah di kawasan Fraser Hill. Tak apalah, teruskan ajalah. Tapi bila dah makin dekat, kawan-kawan dia yang tadi tu bergerak menghampiri divider, dah mula menjauhi divider bila diorang semakin menghampiri orang tua tu, batu tu lah. Jadi Amir pun ikut seperti yang kawan-kawan dia yang kawan-kawan dia gerakkan. Yang tadi mula-mula kan dia ke tengah, tapi dia ke tepi sebab nampak macam benda pelik kat depan. Okey, Amir ikut. Tapi bila sampai je Amir dekat dengan batu besar tu, baru dia nampak rupanya batu besar tu bukan batu besar, tapi orang tua. Yang nak jadi cerita bestnya, waktu dia melintasi orang tu, basikal dia jadi lambat. Jadi macam bukan laju. Dia pelik juga. Macam mana bukan lajunya je? Tapi disebabkan yang bukan laju tu lah, dia boleh tengok muka orang tua tu memang tepat. Dia kata tu bukan manusia. Amir kata tu bukan manusia, tapi tu adalah makhluk di kawasan sekitar tu. Mungkinlah ada nenek kebayan ke apa ke kan kat situ. Jadi bila dia melintas nenek tu, memang dia nampak muka nenek. Nak jadikan cerita sap-sap-soi, nenek tu senyum kat dia. Bagi senyuman kasih sayang. Dan dia pun tak berani nak senyum balik. Okay. Lepas tu terus je lah melintasi nenek tu, melepasi nenek tu. Dan bila dah melepasi nenek tu, baru diorang dapat tangkap ada bau busuk yang nenek tu sedekah kat diorang. Jadi memang dengan kata lain, itu bukan manusia dan itu adalah jin yang ada dekat Fraser Hill. Jadi antara korang yang pernah pergi Fraser Hill kan, kalau korang pernah terserempak dengan nenek ini, bolehlah komen-komen kat bawah. Abang tak pernah naik Fraser Hill dan abang pun tak tahu jalan Fraser Hill tu macam mana. Jadi orang kata meremang-remang. Jadi bila melepasi nenek tu, sampailah dekat bawah, sampailah dekat kedai makan, diorang pun berkumpul ramai-ramai. Cerita balik, kau nampak tak nenek tadi? Semualah nampak. Jadi Amir pun lega lah, bukan dia seorang je nampak. Sebab kalau dia seorang dia nampak,
rasa macam, kenapa aku seorang nampak? Takut juga kan, kot nenek tu nak ikut dia balik rumah. Jadi bila dah semua orang nampak dan semua orang confirm yang itu bukanlah nenek sebenar, tapi nenek jadian, mungkin nenek dari alam sebelah. Jadi untuk mengelakkan daripada Amir ni ada anak kecil dekat rumah. Jadi bila dia sampai dekat rumah dia dengan basikal, dia pun tak terus-terus masuk rumah. Dia dengar petua-petua orang tua-tua sebelum masuk rumah daripada perjalanan jauh ni, dia kena azan dulu, kena berselawat dulu, nak mengelakkan kan. Okey, sampai dekat rumah. Bila malam tu nak jadi cerita, tengah tidur, Amir perasan nenek tu datang ke rumah dia nak cekik dia. Meronta-ronta dia sampaikan dia tersepuk bini dia kat sebelah. Mengamuk, dah lah bini dia susukan anak, kena sepuk dengan laki. Memang jadi singa lebih seram daripada hantu. Bergaduh malam tu. Tapi bila Amir terangkan yang malam tu dia mimpi nenek tua datang, dan nenek tua tu adalah yang dia jumpa, dah daripada marah si bini tadi terus jadi biar betul bang. Seramnya ada jadi seram pula. Tapi mengikut kata Amir, itu jelas pertama kali, dan nenek tu muncul dalam mimpi, dah tak muncul lagi lah. Okey, itu adalah kisah pertama seorang pembasikal, cyclist tentang dia naik Bukit Fraser Hill dan jumpa dengan nenek misteri. Jadi kalau korang yang pernah tahu tentang nenek misteri atau ada sejarah-sejarahnya, boleh komen kat bawah, kongsi-kongsi dengan abang. Tak adalah nanti orang cakap abang ni abang kaki DVD, buat-buat cerita. Nanti kalau Amir dapat tengok video ni, nanti sedialah dekat dalam ruang komen kalau ada siapa-siapa nak tanya kan. Jadi tak nampaklah abang ni sebenarnya kaki DVD katanya. Okey. Sekarang ni abang nak cerita tentang kisah yang kedua. Yang abang cakap tadi, kisah ni betul-betul menyentuh hati abang. Kalau korang tengok tajuk pun korang dah boleh agak kan, menyentuh hati. Ni kisah ni berlaku dekat Jalan Linggi Negeri Sembilan. Yang tadi kat Pahang kan. Yang ni kat Negeri Sembilan pula. Perasan tak? Ceritanya kebanyakannya Pahang, Negeri Sembilan. Yang Palung tu pun Negeri Sembilan juga kan. Ada kaitan dekat-dekat je. Agaknya belah-belah selatan ni memang seram-seram sejuk agaknya. Okey, kita teruskan. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Anas, bukan nama sebenar. Dia kata cerita ni berlaku pada tahun 2006 sewaktu dia dah habis SPM. Dia dah dapat lesen motor. Jadi dia ni pun planning dengan kawan-kawan dia, konvoi daripada rumah dia orang semua dekat Ampangan ke kat Seremban. Dia orang pergi ke Port Dickson semata-mata nak tengok matahari tenggelam. Seronok nak kan, matahari tenggelam memang cantik. Tapi waktu pergi tu, diorang memang menggunakan jalan biasa, jalan highway. Nak dijadikan cerita. Sebelum diorang bertolak, adalah juga di kalangan kawan-kawan tu, mengikut kata Anas, kawan-kawan dia ni semuanya alim-alim. Tapi si Anas ni sejak daripada kecil tak pernah dipaksa. Disuruh pernah, tapi tak pernah dipaksa untuk sembahyang. Jadi dia ni selang belum lah semayang ni. Kadang-kadang semayang, waktu nak semayang, seronok nak semayang, dia semayang. Tak seronok nak semayang, dia tak semayang. Dan selalulah kawan-kawan dia ni, yang satu sekolah dia ni, yang sama-sama geng motor ni, perli-perli dia lah. Kau ni tak semayang. Perli-perli, abang tak nak cakap lebih, tak sedap pula kan. Perli-perli dia lah, kau ni tak semayang. Tapi Anas ni macam tak ambil hati, sebab dia kata semayang tak semayang tu hak individu, tak kisahlah kan. Tapi dia kata dia pernah lah tercakap macam ni. Dia cakap, alah, tak masuk, orang pelacur pada zaman Nabi pun bagi minum anjing boleh masuk syurga, kata. Macam tu. Tapi kawan-kawan cakap, at least semayang lah. Okey. Jadi, diorang pun bergeraklah pada satu hari 2006 daripada Ampangan, kalau tak silap abang, ke Port Dickson nak tengok matahari terbenam. Sampai dekat sana lebih kurang pukul 6 petang macam tu. Jadi, diorang prepare lah nak tengok matahari sunset. Jadi, bila dah sunset tu, dah tenggelam matahari tu, diorang pun ramai-ramai konvoi ni pergilah solat maghrib dekat masjid dekat Port Dickson. Okey. Bila solat maghrib dekat masjid Port Dickson, Amir lagi
Anas ni seorang je yang tak pergi masuk semayang masjid. Dia kata macam, tak perlulah kau doa-doa kalau aku, ya kau pergi semayang, doa-doakan aku terbuka hati nak semayang. Mungkin doa tu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Ceritanya macam ni lah. Nak dijadikan cerita, selepas diorang semayang maghrib, diorang pun makan-makan. Makan-makan, biasalah budak-budak muda bila berkumpul makan dekat Pekan Port Dickson. Lepas tu, diorang pun bergerak balik. Tapi, ada yang bagi cadangan, apa kata lalu dekat kawasan Linggi, Jalan Linggi. Sebenarnya, Jalan Linggi tu taklah berapa nak seram sangat. Cuma dia banyak ladang kelapa sawit dan kawasannya agak sejuk. Tapi disebabkan diorang ni lebih daripada 5 motor. Jadi, tak perlu nak takut. Okay. Nak dijadikan cerita, waktu perjalanan tu, si Anas adalah orang yang paling belakang sekali. Dia kata dalam konvoi tu, sebab dia nak menikmati malam. Tapi kebanyakan kawan-kawan dia memang semua suka ke depan lah kan. Okey, bila konvoi tu melintasi satu ladang kelapa sawit, tiba-tiba daripada jauh, ada seram kat ni. Tiba-tiba daripada jauh, Anas nampak ada seorang anti India, kita panggil anti lah kan, India pakai sari warna pink pekat punya, memang cantik pink dia tu. Bila dia nampak dia nak melintas anti tu, dia pun tengoklah muka anti tu senyum kat dia. Okey, dia senyum balik kat anti tu. Okey, teruslah konvoi tu terus ke depan. Selang beberapa minit, tiba-tiba Anas nampak lagi anti yang pakai sari tadi. Pelik juga. Kenapa nampak anti yang sama? Tak apalah, dia pun melintaslah. Kali ni anti dah tak senyum. Anti tu muka masam. Masam, dia kata tak senyum. Tapi pandang dia. Dia pelik juga kenapa kawan-kawan dia tak pandang anti tu, padahal anti tu betul-betul tepi jalan. Anti India lah. Kali ni anti tu tak senyum. Okey dah, dia melintas. Dia pun senyum juga kat anti tu, walaupun anti tu tak senyum kat dia. Sebab nampak kan dekat dengan tepi jalan dan dia orang bawa motor tak laju. Lepas tu kali ketiga, dia nampak anti yang sama. Dah kali ni dia rasa macam tak kena ni, macam ni. Biar betul ni anti ke hantu ni. Melintaslah dekat anti tu. Tapi kali ni anti tu tak senyum. Anti tu tak muka dia tak masam. Sebabnya kali ni anti ni tundukkan muka dia ke bawah ni. Tundukkan muka dia tak nampak sangat. Dia kata tak adalah tunduk sangat, tapi dia tak tengoklah pada Anas. Tapi Anas pun melintas. Dan kali ni ada bau hamis, kata. Macam bau hamis. Dia cakap bau hamis. Abang pun tak nak cakap bau hamis lah kan. Dia kata bau hamis. Okey, melintas. Dan dalam hati dia, kalau kali keempat aku terserempak lagi dengan anti ni, memang aku tak akan duduk yang paling belakang. Aku akan duduk yang paling depan, tak pun yang tengah-tengah dalam konvoi itu. Okey. Tapi kali ni nak ditakdirkan dia jumpa anti ni. Dan yang paling seram sekali, sebelum dia melintasi anti tu, dia dah nampak daripada jauh anti tu besarkan mata dan matanya warna putih. Dia kata ni bukan mata dia bukan mata manusia. Dia kata besar mata dia. Dan warna putih menyebabkan si Anas terberek motor dia. Dan bila dia terberek motor dia, kawan-kawan dia terus berdezuk ke depan. Dah dia tertinggal seorang kat belakang. Dengan berdebarnya, nak buat macam mana tu? Anti tu pandang muka dia tau. Dengan mata besar warna putih, dia kata. Mulutnya tertutup lah. Sari tetap warna pink. Ada dot-dot-dot sikit kat sari tu. Dia memang ingat. Dia dah terbrek. Bila dah terbrek takut sangat, dia nak buat macam mana? Dalam otak dia satu je. Dia parah kuat-kuat motor dia, dia akan berdezuk ke depan kejar kawan-kawan dia. Itu yang dia buat. Tapi masalahnya, itulah kesilapan paling besar. Ingat kalau korang jumpa benda-benda entiti macam tu, jangan bawa laju sangat tau. Boleh jadi kemalangan. Dan inilah yang menyebabkan perubahan titik hidup si Anas. Apa cakap Amir? Anas sebenarnya. Jadi dia dah ready dah. Dah ready, dia punya Honda. Dia punya motor tu dia dah ready masuk gear. Dia terus perah. Bila dia perah, dia nak melintas dekat anti tu. Memang dia tak nak tengok. Nak jadi cerita, mata dia gelap. Tak nampak jalan. Terus
top gelap. Dan dia tahu motor dia terus masuk kat dalam semak. Tepi-tepi tu ada semak. Bila dah termasuk dalam semak, dah waktu tu mata dia tak nampak. Dia kata gelap macam tu. Dia dengar ada perempuan tergelak-gelak. Dia bergema-bergema, dia kata perempuan tergelak. Masa tu dia menangis time tu juga. Dia menjerit minta tolong kawan dia. Oi tolong, tolong weh. Kawan dia dah jauh. Jauh ke depan dah. Dah memang minta. Dia jerit lagi. Padahal waktu tu baru awal malam tau. Awal malam lebih kurang 9 gitu. Dia jerit lagi. Memang dengan mata tak nampak. Dia pun tak tahu kenapa mata dia tak nampak, gelap macam tu je. Tiba-tiba disebabkan hantu tu tadi kan, tiba-tiba terdetik kat hati dia tau. Dia cakap, kalaulah ada orang datang selamatkan aku, lepas ni aku mesti semayang. Aku tak nak tinggal semayang dan aku nak semayang betul-betul. Agaknya tu doa yang Allah makbulkan. Dan tu juga doa kawan-kawan dia dekat masjid agaknya. Dan dengan menangis-nangis macam tu, dia dengar ada beberapa kereta, bukan ada beberapa, ada 1-2 kereta berhenti. Lepas tu dengar suara orang. Orang datang dan terus orang angkat dia. Bila orang angkat dia, orang angkat motor dia semua, memang dia kata dah tak boleh jalan. Dia, kaki dia agak patah semua. Dan akhirnya dia dibawa ke jalan besar. Dan bila dia dibaringkan, baru dia nampak mata dia semula dan tak gelap. Masa tu dia kata dia nangis sebenarnya. Tapi nasib baiklah, dia kata dia bersyukur sangat ada orang yang tolong. Minta maaf ya abang ni kena tersasul-sasul. Lidah orang tua kan, kalau dulu lidah muda lancang aja dalam sebut. nak lagi kalau mencaharut lagi cepat berdesuk aja. Tapi dah tua-tua ni itulah Tuhan balas kan. Lidah pun dah tak berapa nak lancar. Terbelit je. Jadi daripada kisah Anas ni, balik daripada tu dia dihantar ke hospital abang nak cakap Batu Pahat lah, hospital Port Dickson, dan dia dirawat. Lepas tu mak bapak dia datang lah. Lepas tu kawan-kawan dia barulah datang semuanya, berkumpul balik lah. Rupanya baru dia aksiden. Dan nasib baik dia ada dekat ward kecemasan je sebagai pesakit luar, dan dia boleh dibawa balik lah ke rumah. Dan kawan dia lah yang bawa motor tu masih boleh berjalan, dan dia ikut mak ayah dia lah. Mak ayah dia ambil daripada Seremban tadi kan. Jadi sampai dekat rumah, dia pun ceritakan benda ni pada mak ayah dia. Dan biasalah bila mak ayah dengar, mak ayah risau. Lepas tu mak ayah bagilah ceramah free pasal solat pula. Jadi itu adalah titik mula Anas solat. Ceritanya unik kan. Yang pertama pasal basikal, yang kedua pasal ada kaitan dengan solat. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kisah yang orang sampaikan ke abang dengan niat untuk sebagai pengajaran kan. Walaupun kisah kali ni pendek dan mesti ada yang labang pendeknya. Bukan apa. Pendek ke panjang itu bukan ya Allah Tuhanku, maksudnya pendek dan panjang bukanlah ukuran. Bunyi macam pelik. Pendek dan panjang bukanlah perlu diperdebatkan. Tapi yang penting adalah isi daripada cerita. Abang boleh nak cerita panjang-panjang, tapi sebenarnya abang risau kalau ialah panjang kan, kadang-kadang kita bosan juga nak dengar panjang-panjang. Tapi kisah kali ni bagi pengajaran lah pada kita. Jadi kalau pada ada anak-anak kecil, so dia dengar cerita ni, tengok pakcik ni cerita, tak semayang kau jumpa nanti hantu minaci. Tak adalah. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.